Mereka kata Judea dan Samaria dipenuhi dengan keganasan peneroka. Hari ini kita bongkar data polis, naratif yang direka, dan corak mengejutkan yang melibatkan kempen bernilai $1 bilion untuk mengubah kebenaran. Dan satu insiden minggu ini mungkin telah mendedahkan jauh lebih banyak daripada yang dijangka oleh sesiapa pun. Mari kita teruskan. Selamat kembali ke Judaization di JNS TV. Nama saya Josh Haston. Di sebalik dakwaan keganasan yang meluas di Judea dan Samaria, data polis meletakkan Majlis Wilayah Binyamin antara kawasan paling selamat di seluruh Israel. Binyamin ialah kawasan yang terletak di utara Baitul Maqdis. Anda boleh memanggilnya Samaria Selatan jika Anda mahu. Data yang diterbitkan di tengah-tengah dakwaan keganasan meluas di Judea dan Samaria menunjukkan gambaran berasaskan bukti tentang tahap keselamatan pribadi yang tinggi di kawasan tersebut. Dan ia menimbulkan persoalan terhadap usaha untuk menggambarkan kawasan itu sebagai dipenuhi dengan keganasan yang meluas. Sebagai contoh, dalam satu insiden yang berlaku bulan lalu di kawasan Ofra, yang pada mulanya didakwa sebagai satu tindakan keganasan oleh peneroka, kemudian didapati bahawa berpuluh-puluh orang Arab telah menyerang seorang penggembala Yahudi, membaling batu dan seterusnya turut menyerang pasukan keselamatan yang dipanggil ke tempat kejadian. Askar-askar yang merasakan nyawa mereka terancam telah melepaskan tembakan ke arah salah seorang penyerang yang kemudiannya dilaporkan meninggal dunia akibat kecederaannya. Kami memanggilnya sebagai keganasan peneroka palsu. Orang ramai sering menggambarkan komuniti di Judea dan Samaria sebagai ganas dan penuh dengan penjenayah, tetapi angka-angka menunjukkan sebaliknya. Menurut data, kadar jenayah di kawasan Majlis Wilayah Binyamin adalah kira-kira 10 kes jenayah bagi setiap 1,000 penduduk, kurang daripada separuh purata kebangsaan iaitu 25. Ini adalah jurang yang ketara yang meletakkan majlis tersebut antara kawasan dengan tahap keselamatan pribadi tertinggi di Israel. Angka-angka ini menekankan bahawa Majlis Wilayah Binyamin adalah antara kawasan dengan kadar jenayah terendah di seluruh negara. Jadi inilah satu kempen yang teratur, dibiayai oleh kerajaan asing, dijalankan oleh organisasi pelampau kiri radikal dan disusun oleh sebuah badan PBB yang mengumpulkan statistik tersebut. Saya bercakap tentang OSHA, pejabat PBB untuk penyelarasan hal ehwal kemanusiaan. Sekurang-kurangnya itulah yang mereka gelarkan diri mereka. Ini adalah kempen berterusan bernilai berbilion dolar yang menyasarkan Israel dan khususnya orang Yahudi di Judea dan Samaria. Ini adalah fitnah darah zaman moden. Sudah tentu, keganasan memang wujud. Saya baru sahaja bacakan statistik kepada anda. Saya tidak pernah mendakwa ia adalah sifar, tetapi ia sudah tentu bukan pada tahap yang digambarkan oleh pihak berkuasa Palestin dan media arus perdana. Agenda mereka adalah untuk melemahkan tuntutan Yahudi terhadap wilayah teras bersejarah dan Alkitabiah kita. Harapan mereka suatu hari nanti untuk mengambil alih seluruh kawasan ini. Tetapi itu hanyalah langkah pertama. Langkah kedua ialah pemusnahan seluruh negara Israel. Ini bukan tentang Judea dan Samaria. Ini tentang seluruh negara. Tetapi kami tidak akan membiarkan itu berlaku. Sementara kita juga membincangkan tentang apa yang dipanggil keganasan peneroka, sila lihat analisis saya di jns.org minggu ini yang bertajuk Dalam Pertempuran Mengenai Naratif Keganasan Peneroka. Menurut pelbagai pakar Israel, pegawai, sumber tentera dan aktivis, tuduhan keganasan peneroka Israel terhadap orang Arab adalah sebahagian daripada apa yang mereka gambarkan sebagai kempen yang telah lama berjalan, dibiayai dengan baik dan diselaraskan yang bertujuan untuk menafikan legitimasi negara Israel dan penduduknya di rantau ini. Tiada satu pun sumber saya menafikan bahawa keganasan Yahudi wujud, tetapi mereka mengatakan ia kurang meluas berbanding apa yang digambarkan dalam media, melibatkan lebih sedikit insiden daripada yang dilaporkan, secara umumnya dikecam dan dilakukan oleh bilangan individu yang agak kecil. Sila semak artikel itu apabila anda berkesempatan. Seterusnya, Times of Israel minggu ini melaporkan bahawa media Palestin melaporkan IDF telah beroperasi di kampung Al-Khadir minggu ini berhampiran Bethlehem, termasuk di dalam gereja St. George dalam kampung tersebut. Sebagai respons kepada pertanyaan daripada Times of Israel, IDF berkata bahawa 2 pengganas telah membaling bom molotov dan batu sambil cuba membunuh rakyat Israel di jalan berhampiran kampung itu dan kemudian melarikan diri ke kawasan gereja. Pasukan telah menjalankan pencarian berhampiran gereja dan masih meneruskan operasi di kawasan tersebut. Biar saya beritahu anda bagaimana perkara ini akan berlaku.
pihak berkuasa Palestin akan berkongsi gambar-gambar tentera menyerbu masuk ke sebuah kampung Arab dan sekali lagi menyerbu masuk ke sebuah gereja. Mereka memang suka perkataan menyerbu itu. Orang Yahudi sentiasa menyerbu Bukit Bait Suci. Walaupun ia hanyalah doa yang aman dan teratur, ia tetap dikatakan sebagai penyerbuan. Mari kita teruskan. Kemudian, Anda akan melihat gambar-gambar askar IDF di dalam sebuah gereja. Dan sudah tentu, apa yang dilakukan oleh pembenci Israel ialah mereka cuba memecah belahkan antara orang Yahudi dan Kristian dengan mengatakan Israel mencemarkan gereja dan perkara ini berlaku sepanjang masa. Ingat gambar-gambar ini? Ingat laporan itu? Ini berlaku pada Julai lepas. Ia berbunyi begini, Duta Besar AS ke Israel, Mike Huckabee, melawat sebuah kampung Kristian di tebing barat yang diduduki Israel, itu adalah kata-kata mereka, sudah tentu, dan menggesa pertanggungjawaban atas serangan ke atas sebuah gereja kuno yang penduduk tempatan menyalahkan peneroka Israel. Tetapi sebenarnya, orang Arab yang memulakan kebakaran itu. Dan kenapa tidak gunakan visual? Kerana ada sebuah gereja berdekatan yang langsung tidak rosak akibat kebakaran itu. Melangnya, Duta Besar AS ke Israel telah dipanggil ke tempat kejadian dalam apa yang ternyata bukanlah satu berita penting. Lihat betapa bijaknya operasi PA ini cuba memecah belahkan orang Yahudi dan Kristian. Dan mari kita ingat apa yang berlaku pada tahun 2002. Ratusan orang Arab termasuk pengganas PA menceroboh masuk ke gereja kelahiran di Bethlehem. Mereka menggunakan gereja itu sebagai perisai, menembak ke arah askar Israel. Terdapat laporan yang bercanggah sama ada mereka di dalam gereja itu dijadikan tebusan atau bekerjasama dengan pengganas. Tetapi lihat bagaimana ia dilaporkan. Dari 2 April hingga 10 Mei 2002, gereja kelahiran di Bethlehem di tebing barat telah dikepung oleh pasukan pertahanan Israel, menyasarkan militan Palestin yang disyaki telah berlindung di dalam gereja itu. Dikepung oleh IDF, begitulah ia dipersembahkan. Apa yang dilakukan oleh pengganas itu? Mereka bukan bodoh, mereka jahat, tapi mereka pasti bukan bodoh. Mereka tahu ia akan kelihatan buruk untuk Israel jika terpaksa berurusan dengan pengganas di dalam gereja. Namun merekalah yang mencemarkan tempat suci Kristian ini. Begitulah cara mereka beroperasi. Kita beralih ke minggu ini dan kisah pengganas bom Molotov yang bersembunyi di dalam gereja di Al-Qadar sebenarnya berhampiran Bethlehem. Sekali lagi, saudara-saudara, jangan mudah terpedaya dengan perkara ini. Jangan terperangkap dengan usaha mereka yang cuba memecah belahkan mereka yang mempertahankan nilai-nilai Yahudi Kristian. Jangan biarkan mereka menang kerana merekalah yang mencemarkan tempat-tempat suci ini. Seterusnya, satu laporan baru oleh Majlis Yesha yang mewakili komuniti Yahudi di Judea dan Samaria mendedahkan bahawa ramai pegawai Majlis Perbandaran pihak berkuasa Palestin yang baru dipilih memuji keganasan dan menentang Israel serta Amerika Syarikat. Jadi pihak berkuasa Palestin telah mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran beberapa minggu lalu. Saya bercakap tentang pemilihan untuk jawatan Datuk Bandar dan pegawai awam yang lain. Laporan baru ini menunjukkan bahawa ramai daripada mereka yang terpilih mempunyai rekod menghasut dan bahkan memuji tindakan keganasan. Malah ada di antara mereka tinggal hanya beberapa minit dari komuniti Israel. Sebelum saya teruskan, itu satu perkara penting. Judea dan Samaria bukan Gaza. Dalam arti kata lain, walaupun 7 Oktober membuktikan dasar memisahkan orang Arab di satu pihak dan orang Yahudi di pihak lain ialah dasar yang gagal, apa yang berlaku di lapangan ialah Israel di sini dan Gaza di sana. Mereka adalah entiti yang benar-benar berasingan. Tetapi di Judea dan Samaria, semuanya saling berkait. Anda ada orang Arab dan Yahudi tinggal bersebelahan. Jalan raya dikongsi bersama. Banyak kawasan perindustrian juga dikongsi bersama. Selepas 7 Oktober memang kurang interaksi, tetapi secara teorinya, ia adalah seperti teka-teki di mana orang Yahudi dan Arab tinggal bersama. Sekarang kembali kepada laporan mengenai pemimpin Majlis Perbandaran PA yang menyokong keganasan di Hebron.
Ahli Majlis Bandaraya Mumar Yosef Al-Awi selama bertahun-tahun telah berkongsi kandungan yang memuji pengganas dan menghasut kebencian terhadap Amerika Syarikat. Contoh lain, di Jericho, Datuk Bandar Salim Garuf telah mengambil bahagian dalam perhimpunan yang menyokong tahanan keselamatan, dalam erti kata lain, pengganas, dan juga terlibat dalam hantaran media sosial yang menyokong keganasan serta menyokong pengganas yang dibebaskan dari penjara Israel. Di Jenin, Datuk Bandar yang baru dipilih, Muhammad Jarar, disokong oleh ahli keluarganya yang secara aktif memperingati dan memuliakan individu yang melakukan serangan pengganas terhadap negara Israel. Omar Rahamim, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Yesya, menyatakannya begini. Siasatan ini mendedahkan satu realiti yang sukar untuk difahami. Datuk Bandar yang beroperasi hanya 10 minit dari Kfar Saba dan 20 minit dari Wudi'in di tengah Israel bukan sekadar menemui, malah mereka mempromosikan keganasan dan menyeru kepada kemusnahan Israel. Mereka ini bukanlah tokoh yang jauh. Mereka adalah pemimpin awam rasmi yang memberi sokongan kepada pengganas di sebelah sahaja. Israel tidak mampu lagi untuk terus mengabaikan sistem hasutan ini. Beliau meneruskan, sesiapa yang menghalalkan banjir Al-Aqsa dari jarak sedekat ini membuktikan sekali lagi bahawa pihak berkuasa Palestin bukanlah rakan kongsi. Ia adalah ancaman kewujudan. Semua ini menurut Omar Rahamim. Sekarang mari kita ingat, banjir Al-Aqsa. Itulah nama yang diberikan kepada serangan Hamas pada 7 Oktober. Jadi sekali lagi, inilah pemimpin-pemimpin dalam pihak berkuasa Palestin. Ini bukan Hamas dan ini bukan di Gaza. Mereka ini adalah orang yang sepatutnya menjadi rakan damai Israel. Namun, ramai antara kita telah mengetahui sejak awal 1990-an tentang pihak berkuasa Palestin. Bukanlah sebuah organisasi yang aman. Mereka bukan rakan damai. Pihak berkuasa Palestin adalah sekumpulan pengganas korup yang memakai sut. Matlamat mereka adalah untuk memusnahkan Israel secara berperingkat. Dan apabila mereka tidak mendapat apa yang mereka mahukan, seperti yang kita lihat pada tahun 2000, mereka menghalakan senjata mereka kepada orang Yahudi. Dan ini berlaku berulang kali. Saudara-saudari, ini adalah ancaman yang serius. Beberapa minggu lalu, saya bercakap tentang satu laporan yang menunjukkan terdapat 65,000 anggota pasukan keselamatan PA jauh melebihi apa yang dibenarkan oleh Perjanjian Oslo. Sebenarnya, itu bukan pasukan keselamatan. Itu adalah sebuah tentera. Pemimpin-pemimpin Israel perlu mengambil perhatian sebelum terlambat. Beralih kepada berita baik minggu ini, Winnet telah mendapat tahu bahawa keluarga-keluarga pertama dijangka akan berpindah ke tanah tersebut seawal musim panas ini untuk menubuhkan 2 komuniti baru dan lokasi strategik di Samaria. Nama 2 bandar baru itu ialah Bezik dan Tamun. Komuniti baru ini terletak di kawasan tanah tinggi yang menghadap lembah Jordan dan berhampiran dengan apa yang dipanggil oleh IDF sebagai kelompok 5 kampung. Langkah ini menandakan langkah praktikal pertama ke arah pelaksanaan keputusan kabinet dari Disember lalu apabila kerajaan meluluskan penubuhan komuniti baru. Ini adalah sebahagian daripada apa yang digambarkan oleh pemimpin penempatan sebagai berlumba dengan masa. Pemimpin Majlis Yesya yang saya sebutkan sebelum ini, iaitu organisasi induk yang mewakili komuniti Yahudi di kawasan ini dan pegawai politik kanan memahami bahawa mereka mesti mewujudkan realiti di lapangan sebelum pilihan raya akan datang. Penyokong langkah ini bimbang bahawa kerajaan dengan komposisi yang berbeza boleh membekukan rancangan-rancangan ini dan membiarkan keputusan kabinet semasa tidak dilaksanakan. Bezik dan Tamun, 2 bandar baharu itu hanyalah peringkat pembukaan dalam rancangan yang jauh lebih luas oleh Majlis Wilayah Samaria yang bertujuan untuk menubuhkan 18 komuniti baharu di kawasan itu. Sekarang, walaupun ada yang mungkin berkata sebaliknya, tidak pernah ada masa yang salah untuk membina komuniti Yahudi di Israel. Selama 59 tahun sekarang, apabila Israel meluluskan pembinaan di Judea dan Samaria, akan ada mereka yang berkata, ini bukan masa yang sesuai, ia terlalu kontroversi. Apa yang akan kita lakukan jika orang Arab menimbulkan kekacauan? Bagi mereka ini, tidak pernah ada masa yang sesuai untuk membina. Saya setuju bahawa kita sedang berada di persimpangan di sini. Sekarang adalah musim pilihan raya di Israel dengan pilihan raya Knesset akan diadakan selewat-lewatnya pada bulan Oktober tahun ini dan itulah undang-undangnya. Pilihan raya mungkin akan diadakan lebih awal, tetapi Oktober adalah tarikh akhir untuk pilihan raya tersebut. Sejak tahun 2022, kerajaan telah meluluskan rekod 103 komuniti baharu di Judea dan Samaria.
Jadi, ya, sekarang memang masa yang sesuai untuk mereka ini berpindah ke rumah mereka. Sekarang adalah masa untuk meluluskan lebih banyak komuniti di wilayah teras Israel dan lebih banyak pembinaan. Apa yang penting, kita tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Jadi, sekaranglah masanya. Ini satu lagi cerita yang saya pasti pada masa anda menonton ini, ia akan menjadi tajuk utama dan bukan dalam cara yang positif terhadap Israel. Pentadbiran sivil pada hari Rabu lepas telah menebang 3,000 pokok yang ditanam oleh orang Arab PA di tanah milik negara Israel di kawasan itu. Atas arahan Menteri Bezalel Smotrich, satu operasi penguatkuasaan telah dijalankan untuk menebang pokok-pokok yang ditanam di tanah milik negara di kawasan zon perindustrian Shahak di Samaria. Pokok-pokok tersebut terletak dalam kawasan pelan induk yang telah diluluskan untuk zon perindustrian Majlis Daerah Samaria. Penebangan pokok-pokok tersebut membolehkan kemajuan berterusan dalam mengawal selia tanah milik negara dan membuat persediaan untuk pengembangan zon perindustrian Shahak. Ini selari dengan penubuhan sebuah komuniti baharu mengikut keputusan kerajaan. Kerajaan Israel telah meluluskan pembinaan di kawasan tersebut. Jadi, kembali kepada pokok-pokok itu, kira-kira 3,000 pokok telah ditebang di kawasan seluas lebih kurang 200 dunam di beberapa lokasi yang berasingan. Itu adalah kawasan seluas kira-kira 49 ekar. Operasi ini adalah susulan daripada tindakan penguatkuasaan sebelum ini di kawasan yang sama. Sebanyak 2,500 pokok pada September 2025 telah dicabut dan lagi 6,300 pokok pada Disember tahun yang sama. Sekarang, saya rasa gambar-gambar pokok yang dicabut itu mungkin sudah tersebar di merata-rata tempat sekarang. Satu-satunya perkara yang mereka akan terlupa untuk masukkan dalam laporan itu, dan saya katakan ini secara sinis, ialah hakikat bahawa pokok-pokok ini sengaja ditanam di tanah milik negara Israel. Matlamatnya ada dua, dan ini adalah situasi menang-menang untuk pihak satu lagi. Jika Israel mengabaikan pokok-pokok itu, maka orang Arab akan mengambil alih tanah tersebut. Jika tiada siapa yang muncul, pasti itu milik mereka kan? Sebab merekalah yang menanam pokok-pokok itu. Dan jika Israel mencabut pokok-pokok itu adalah kemenangan PR untuk pihak berkuasa Palestin kerana mereka boleh masuk dan merakam orang Israel menebang pokok-pokok tersebut. Bagi Israel, ia adalah kerugian berganda. Dalam kes ini, pentadbiran sivil memutuskan bahawa menebang pokok-pokok itu adalah pilihan yang lebih baik antara dua keburukan. Tetapi perkara paling penting untuk diingat, seperti yang saya jelaskan tadi, ini sebenarnya adalah aksi media yang sengaja dirancang oleh penanam pokok itu. Mereka tahu Israel akan kalah di sini. Perkara paling penting yang perlu anda ingat ialah anda tidak boleh percaya semua yang anda lihat. Israel ialah sebuah negara yang mempunyai undang-undang dan undang-undang itu perlu dikuatkuasakan. Jika anda melanggar undang-undang dan menanam di tanah yang bukan milik anda, mesti ada akibatnya. Saya pasti itulah realitinya di negara manapun anda menonton ini. Anda tidak boleh sesuka hati masuk ke halaman jiran anda tanpa diundang dan mula menanam pokok sesuka hati. Israel tidak sepatutnya berbeza. Dan masa untuk penguatkuasaan undang-undang adalah sekarang. Sekarang, saya sebenarnya ingin menamatkan rancangan minggu ini di sini. Tetapi ada satu perkara terakhir yang saya rasa penting untuk saya sentuh. Dan itulah kain kecil yang saya pakai di atas kepala saya. Ini dipanggil kippah atau yarmulka. Sekarang, kenapa sesetengah orang Yahudi memakai ini? Menurut ACHE.com, kippah melambangkan perasaan yang dihargai seseorang dalam hubungan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Anda sedang berkata, "Saya mencintaimu ya Tuhan, lebih daripada apa-apapun di dunia ini. Saya tahu engkau sentiasa bersama saya ke mana sahaja saya pergi, dan saya sentiasa mengingatimu setiap masa." Dan memakai kippah secara terbuka mengumumkan, "Saya sangat bangga untuk berhubung denganmu ya Tuhan. Tiada apa yang membuat saya lebih tersenyum selain mengetahui kita sentiasa bersama." Saya tidak takut orang tahu bahawa saya seorang Yahudi yang komited. Saya tidak akan sembunyikan semangat ini. Hanya memikirkan tentangmu membuat saya berasa bangga dan yakin diri setiap hari. Itulah yang membuat saya terus kuat. Jadi, kenapa saya berkongsi maklumat ini dengan awak sekarang? Saya tahu bahawa 99.9% daripada orang yang menonton rancangan ini sudah pun faham semua ini. Namun, masih ada beberapa troll di luar sana yang memberi komen pada rancangan saya atau di platform media sosial saya. Mereka kata perkara seperti, "Apa benda karpet atas kepala awak tu?" Atau pinggan, piring atau sampah tu? Ataupun stereotip antisemitik lama.
Awak pakai itu sebab ia menutup tanduk awak. Sekarang mungkin saya botak, tapi saya tak ada tanduk. Tengoklah sendiri. Jadi kenapa troll-troll itu serang agama Yahudi saya? Sebab mereka tak boleh. Troll-troll yang sama tak ada masalah pun dengan penutup kepala ini atau yang itu. Tapi beginilah keadaan dunia sekarang. Selepas 7 Oktober pembunuhan beramai-ramai Yahudi yang terburuk sejak Holocaust, ramai orang muncul bukan untuk tunjuk solidariti dengan Yahudi, tapi untuk menyerang Yahudi. Sekali lagi, 99.9% daripada mereka yang menonton tidak termasuk dalam kategori itu. Tetapi kepada golongan minoriti di luar sana, kepada mereka yang suka mengganggu di luar sana, saya akan terus memakai kipah saya dengan bangga. Kami telah bertahan daripada para Fir'aun di Mesir dan kami juga akan bertahan daripada kamu. Sementara kamu duduk di sana mengganggu, mungkin dari ruang bawah tanah rumah ibu kamu. Am Israel Chai. Bangsa Israel hidup sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih kerana menonton satu lagi edisi Judacation di JNS TV. Nama saya Josh Hasten, wartawan untuk JNS News. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di JNS TV. Aaron Wogelenter di papan kawalan. Penerbit kami, Barbara Hanemov. Pengurus Tesen, Yuri Sveretsky, Ryan Lifshitz, Zach Zickerman. Dan penyunting video, Zenia Polashenko. Terima kasih banyak kepada semua di luar sana. Pastikan Anda menonton semua program di JNS TV. Dan sudah tentu, layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Semoga Anda semua menjalani minggu yang hebat. Kita jumpa lagi minggu depan di Judacation di JNS TV.